Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau berdiri bersama dengan Atuk hari ini. Seman pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Anda biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini. Pagi ini. Hari ini sudah 23 Mei. Hari Selasa. Ya, Imran Abdullah. Assalamualaikum Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Imran? Apa khabar? Lama tak nampak. Kau ada day hari ini? Sema pagi hari ini. Boleh dengar ke? Boleh dengar tidak? Imran boleh dengar tak? Atuk pakai mic ni. Nak bagi kuat sikit sound tu. Kau boleh dengar okey? Boleh dengar? Terima kasih banyak. Sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Hari Selasa. Alhamdulillah Haji, clear? Alhamdulillah, terima kasih. Tajuk kita hari ini, pentingnya amalan-amalan sunnah. Kita biarkan tajuk di atas itu sebab tajuk itu dah buat semalam. Hari ini kita buat pentingnya amalan-amalan sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Apa itu hadis? Kita pun keliru juga kadang. Apa itu sunnah? Ya, ki nizam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah ini maksudnya ialah jalan, way of life. Sunnah ini ialah cara hidup Rasulullah. Itulah sunnah. Sama ada perkataan Rasulullah kata, Rasulullah buat, Rasulullah memperakukan, mengiyakan, ataupun perbuatan Rasulullah. Itulah dikatakan sunnah. The way of life Rasulullah. Itulah sunnah. Hadis ni ialah iaitu teks kepada sunnah itu. Sebab itu disebut dari segi Al-Quran, nasnya ialah bermula dengan Al-Quran, hadis. Al-Quran dan hadis. Hadis itu ialah apa yang dikotkan teks kepada sunnah. Kepada sunnah. Biasanya apa yang tak jelas dalam Al-Quran dijelaskan dalam hadis. Sebab di antara Al-Quran dan hadis tidak pernah bercanggah. Apa kata Al-Quran, begitulah kata hadis. Tapi apa yang tak jelas dalam Al-Quran dilengkapkan dalam hadis. Itulah tajuk kita hari ini. Sema pagi bersama dengan tu. Quote of the day bersama dengan tu. Amalan sunnah. Pentingnya amalan sunnah. Pentingnya amalan sunnah. Jangan main-main. Banyak ganjaran amalan sunnah. Ibadat sunnah itu penting. Terlalu penting kepada kita. Rasulullah, pada Rasulullah, kalau ibadat sunnah, ibadat, dalam soal ibadat sunnah, seperti solat sunat dan sebagainya, Rasulullah mewajibkan kepada diri baginda. Mewajibkan. Pada Rasulullah tak ada sunat. Tak ada solat sunat. Tak ada solat sunat duha. Now is duha time. Boleh mengerjakan solat sunat duha. Contohlah solat duha. Duha time. Boleh witir. Boleh tahajud. Boleh qabliyah ba'diyah. Tapi pada Rasulullah, dia mewajibkan kepada dirinya. Tapi pada kita sunnah. Tapi dua-dua ini, Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah SWT yang disampaikan melalui Jibril alaihissalam. Sunnah juga begitu. Sunnah juga adalah wahyu daripada Allah. Rasulullah tidak reka-reka sunnah ni, tidak buat sendiri, tidak. Dalam soal way of life Rasulullah itu 100% ditunjuk, diajar, dipandu dan diolah oleh Allah SWT melalui penjelasan dibawa oleh Jibril alaihissalam. Ini penting kepada kita kena faham. Jangan pandang remeh kepada sunnah, sebab sunnah juga wahyu. Sunnah juga ilham daripada Allah. Ya ki, yang bakar rumah orang tak solat Jumaat tu bukan sunnah ke tu? Dia bukan bakar rumah orang kalau tak solat. Kalau tak solat Jumaat, dia bermula dengan satu hadis yang bermaksud iaitu siapa yang tak pergi solat jemaah
Rasulullah kata kita boleh bakar rumahnya, solat Jumaat di masjid. Kalau boleh kita bakar, kalau boleh. Maknanya di situ, maksud tersirat di situ ialah betapa pentingnya solat Jumaat dan khususnya solat di masjid. Solat di masjid itu maksud dia. Bukan kata orang tak pergi solat Jumaat, itu rumahnya perlu dibakar. Itu maksud dia di situ. Apa yang tu fahamlah. Tapi solat Jumaat itu wajib kepada laki-laki, kecuali kita musafir. Ada sebab-sebab lain lah, musafir, uzur dan sebagainya. Sama-sama pagi hari ini tajuk kita ialah sunnah. Nabi Muhammad pernah bersabda bahawa setiap yang dapat mengamalkan sunnah baginda, maka dia akan mendapat seumpama 100 orang mati syahid. Itulah ganjaran sunnah. Siapa yang dapat melakukan sunnah. Sunnah itu penting, ya. Sunnah ni pelengkap kepada wajib. Tak buat tak berdosa, buat dapat pahala. Itulah sayangnya Allah kepada manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Dia tak ada tak buat dapat dosa, buat tak dapat dosa. Dia tak ada. Dia buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Maknanya mudahnya dapat pahala. Maknanya mudahnya, berusahanya, sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad supaya dapat masuk syurga. Yang wajib buat dapat pahala ganjaran, yang sunat buat dapat pahala ganjaran. Kalau tak buat tak apa. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah sifat Allah SWT. Jadi rugi orang yang tak mengamalkan sunnah, terutama dalam soal ibadat. Tapi hari ini kita akan cuba berbicara mengenai keseluruhan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah ini banyak, terutama dalam soal solat. Solat dia ada sunnah-sunnah dia. Sunnah. Tapi kadang-kadang amalan biasa pun kita melakukan sunnah. Atau akan cuba jelaskan satu persatu. Sebab amalan sunnah ini, kata Rasulullah, sesiapa yang berpegang kepada sunnahku, siapa yang berpegang kepada sunnahku, ketika berlakunya berbagai kerosakan pada umatku akhir zaman, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Dan katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu semua cintakan Allah, maka ikutilah daku, iaitu Muhammad SAW. Cinta Allah, cinta Rasul. Wa'ati Allah, wa'ati Rasul. Dua-dua tu tak boleh dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah padamulah tiada Tuhan yang kami sembah, dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Kita perakui. Kita tak boleh sebut Allah saja. Asyhadu an la ilaha illallah tak cukup. Tak cukup. Mesti Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Itulah mulianya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah SWT. Orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT di atas muka bumi ini. Makhluk di muka bumi. Sama-sama pagi hari ini, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Kita akan cuba buat bicara sedikit mengenai sunnah-sunnah. Di sini digariskan terdapat 100 sunnah yang Atuk cuba baca satu persatu, dan kita akan cuba jelaskan untuk berkongsi kita hari ini. Sunnah, sunnah. Cuba buat. Sunnah ni tak buat rasa berat, tapi kalau buat akan rasa manisnya. Sebab itu sunnah ini perkara yang luar biasa. Luar biasa. Kalau orang beriman yang wajib tak buat, dia akan rasa bersalah sangat, berdosa besar. Seperti solat 5 waktu. Tapi apabila orang itu selalu melakukan solat-solat sunat, maka dia mulai merasa ruginya aku tak solat sunat, walaupun dia tak rasa berdosa. Itu hebat apabila orang melakukan sunnah Rasulullah, iaitu apa Rasulullah buat, apa Rasulullah lakukan, apa Rasulullah kata, apa Rasulullah aminkan. Dalam soal-soal ibadat, banyak sunat-sunat itu dibuat oleh sahabat, kemudian diperakukan oleh Rasulullah SAW. Itu contoh. Bagaimana Bilal, tapak kaki Bilal berada di syurga, berbunyi di syurga apabila Rasulullah melakukan Isra' Mi'raj.
Apabila sampai di surah atau Mustaha, Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal. Kaki Bilal ini orang yang paling rapat dengan Rasulullah. Rasulullah kenal tapak kaki Bilal. Jadi apabila pulang ke Mekah, terus Rasulullah panggil Bilal, "Hai Bilal, apa amalanmu sehingga aku mendengar tapak kakimu di surga?" Maknanya dah masuk syurga dah Bilal. Bilal kata, "Ya Rasulullah, apa yang aku amalkan ialah setiap kali aku ambil wuduk, maka aku solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat." Itu dilakukan oleh Bilal, diperakukan oleh Rasulullah. Itu pun dijadikan sunnah. Contoh, itulah contoh. Terima kasih banyak rakan-rakan yang sudi join Atuk hari ini. Tajuk kita hari ini cukup menarik. Amalan-amalan sunnah. Siapa yang cinta Rasulullah, maka dia mesti melakukan sunnah. Siapa yang mendapat syafaat Rasulullah di pada masa nanti, dia mesti mengamalkan sunnah. Siapa yang nak kenal dengan aku, siapa yang nak duduk rapat dengan aku, siapa yang nak bernaung di bawah aku, bersama aku di pada masa, maka dia mestilah mengamalkan sunnah. Sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah? Dan apa di antara senarai-senarai sunnah? Antaranya ialah tidur dalam keadaan berwuduk. Ini sunnah. Tidur dalam keadaan wuduk. Bagi orang yang tak biasa ambil wuduk sebelum tidur, dia akan rasa berat. Dia akan rasa macam tak ada faedah. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Tapi cobalah. Cobalah. Dengar sekali kata tu. Malam ni tidur, ambil wuduk. Tidur malam ni tidur dengan berwuduk. Ambil wuduk. Banyak fadilatnya. Tidur dengan ambil air semayang. Wuduk. Tidur dalam wuduk. Ada orang kata, kalau dah ambil wuduk, kemudian bersentuh dengan bini, batal lah. Ataupun ambil wuduk nak tidur, belum lelak lagi dah kentut dah. So macam mana? Batal lah. Ataupun dah tidur, dah ambil wuduk, tiba-tiba sedar tengok bini ada sebelah, maka bersama dengan isteri jadi pula ada besar. Macam mana tu? Macam mana? Adakah dikira putus dah, wuduk kena pergi ambil balik, ataupun kena macam mana? Tidur asyik-asyik ke, bini tidur bawah, kita tidur atas? Supaya takut batal wuduk. Tidak begitu. Ambil wuduk apabila nak tidur. Last activity kita, ambil wuduk. Malam ambil wuduk. Ambil wuduk seperti biasa, ambil wuduk seperti nak solat, kemudian pergi baring, nak tidurlah, kemudian bacalah 3 kul ke, bacalah zikir Fatimah ke, baca ayat kursi ke, kita baca apa yang sesuai kepada kita. Sudah. Kemudian tiba-tiba kita terkentut, tak payah dah pergi ambil wuduk. Maknanya pahala wuduk itu akan sampai ke waktu subuh, walaupun wuduknya sudah pun batal. Tak payah kalau ketuk pergi ambil, kalau dah sentuh isteri pergi ambil, sentuh suami pergi ambil. So bila nak tidur? Bila nak tidur? Jadi cukup dengan sekali saja pergi ambil wuduk, baring. Kemudian kalau terbatal, itu dikira wuduknya sudah tidak ada, tapi pahalanya panjang sampai ke subuh. Allahu Akbar. Itu penting. Jadi tidur, ambillah wuduk. Itu amalan Rasulullah. Rasulullah tidak akan tidur tanpa ambil wuduk. Ya ombak pantai, apa khabar? Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ombak di pantai, ombak di sungai, ombak di tasik. Mak boy. Ya, terima kasih. Jadi tidur dalam keadaan berwuduk, maknanya apabila sebelum tidur dah ambil wuduk, kemudian baring, bacalah bacaan-bacaan yang kita boleh baca, yang kita ingat, yang kita faham. Kemudian pahala wuduk itu sampai ke subuh. Ombak pantai ya. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ombak pantai. Itu amalan sunnah yang pertama. Siapa tak dengar rugi. Rugi siapa masuk lambat. Amalan sunnah yang pertama, tidur dalam keadaan berwuduk. Sembang-sembang pagi hari ini, lupa nak pakai perfume. Kena pakai dulu perfume. Kasturi Duha. Wow. Wangi. Alhamdulillah, bau wangi Kasturi Duha. Kasturi Duha. Inilah produk keluaran Atuk, Kasturi Duha. Iklan sikit. Bau wangi. Kasturi ialah wangian yang disukai oleh Rasulullah SAW.
Disuruh Rasulullah. Sunnah, ini amalan sunnah. Ini amalan sunnah. Harga untuk jual 29, tapi kalau beli dengan TikTok ni, ni beg kuning ni, cukup murah. Sebab itulah kedai Atuk, satu-satunya kedai Atuk ada dalam dunia ni. iaitu jual di TikTok. Jual TikTok. Dan bagi isteri pula, bolehlah guna perfume Kasturi Mariam. Wangi, Kasturi Mariam, wangi menarik, pink lagi. Menarik, wangi pink menarik. Tema-tema pagi hari ini, siapa berminat bolehlah membuat pembelian di situ. Terima kasih rakan-rakan daripada se-Malaysia, daripada negeri-negeri Sabah, Sarawak, Semenanjung, rakan-rakan dari Thailand. Selamat mengundi orang Thailand, selamat mendapat kerajaan baru orang Thailand. Begitu juga rakan-rakan dari Indonesia, terima kasih banyak. Rakan-rakan dari India kerana sudi, Bangladesh pun dah faham bahasa dah. Filipin, Borneo, Singapura kerana sudi join dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk, iaitu Tazkirah Duha. Tazkirah Duha. Hari ini tajuk kita ialah amalan sunnah. Apa itu amalan sunnah? Satu, yang pertama, tidur dalam keadaan berwuduk. Jadi jangan pandang enteng tidur dalam keadaan berwuduk. Cobalah, anda akan rasa kelainan yang luar biasa. Sehingga apabila anda mulai mengambil wuduk sebelum tidur, maka anda tidak boleh tidur tanpa ambil wuduk. Itulah nikmatnya ambil wuduk sebelum tidur. Dan seterusnya, amalan Rasulullah ialah baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebelum tidur. Rasulullah baca 3 kul ini, iaitu kul huwallah, kul a'udzu bi falaq dan kul a'udzu bin nas sebelum tidur. Ini amalan Rasulullah. Amalan Rasulullah. Kata ulama, cara Rasulullah mengamalkan 3 kul ini, Atuk nak tunjuk, iaitu dengan menadah tangan, sama ada baca berdiri ataupun duduk. Tadah tangan menghadap kiblat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian tiup, raut wajah ke kepala, letak ke dada, sehinggalah kepada hujung kaki. Buat 3 kali, InsyaAllah. Itu amalan Rasulullah. Amalan bacaan 3 kul sebelum lena ini, masa sebelum tidur ini, masa Rasulullah sakit pun, Rasulullah tidak tinggal bacaan seperti ini. Pada masa Rasulullah sakit, tak boleh bergerak sendiri. Tak boleh bergerak sendiri. Siti Aisyah pegang tangan Rasulullah. Pegang tangan Rasulullah untuk Rasulullah menadah macam ini. Dan baca qul a'udzu baca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu bin nas, dan Rasulullah cium di tapak tangannya, dan Aisyah angkat tangan Rasulullah, sapu muka Rasulullah. Walaupun dalam keadaan uzur, Rasulullah tetap melakukan amalan ini. Siapa yang belum coba, boleh coba. Siapa yang selalu mencoba, angkat tangan. Siapa yang selalu melakukan amalan, baca 3 kul, angkat tangan. Angkatlah. Angkatlah. Baca 3 kul sebelum tidur. Tadi ambil wuduk sebelum tidur. Dah jelaskan. Bahawa kata ambil sekejap je, sentuh bini, batal, habislah wuduk. Betul lah wuduk habis, tapi pahala wuduk dapat sehingga ke pagi. Sekarang iaitu baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali baca sebelum tidur. Dan tiup di tapak tangan, sapu di muka sehingga ke kaki.
sehingga ke kaki. InsyaAllah. InsyaAllah. Takbir dan tasbih. Takbir dan tasbih di tempat tidur. Boleh juga. Takbir Allahu Akbar. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ketika tidur. Berdoa pada waktu malam. Apa-apa doa yang kita nak. Doa Nabi Yunus pun boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pun boleh. Doa Nabi Yunus, berdoa. Doa ketika bangun tidur. Ini amalan-amalan sunnah ketika bangun tidur. Doa ketika bangun tidur. Ataupun ada juga ulama kata bila buka mata saja terus syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun boleh. Boleh. Berkumur dan menghisap air ke hidung dari satu caduk dengan sebelah tangan. Ini apabila kita nak ambil wuduk. Berkomor, cabuk air, berkomor, dan masuk dalam hidung. Berwuduk sebelum mandi. Berwuduk dulu sebelum mandi. Ini cara Rasulullah. Kemudian baca doa selepas wuduk, sebagaimana kita selalu bacakan. Jimat menggunakan air. Rasulullah ni cukup jimat menggunakan air. Selepas wuduk, solat 2 rakaat. Ini yang Datuk sebutkan tadi. Solat selepas ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Selepas wuduk. Ini yang ini yang berkaitan dengan surah Bilal. Bila tapak kaki Bilal, Rasulullah dengar tapak kaki Bilal di syurga. Di syurga. Jadi apabila Rasulullah balik ke Mekah, Rasulullah tanya Bilal, apa amalan kamu Bilal sehingga aku dengar tapak kaki kamu di syurga? Bilal kata, ya Rasulullah, selepas ambil wuduk saya solat sunat 2 rakaat. Saja aku solat sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Siapa selalu buat? Beres. Siapa yang belum buat? Boleh buat sekarang. Ya sekarang. Pergi ambil wuduk sekarang. Boleh. Ambil wuduk sekarang. Dan solat sunat wuduk. Dapat pahala. Allahu Akbar. Tak, ambil wuduk ni tak semesti nak solat. Nak tidur ambil wuduk. Nak baca Quran ambil wuduk. Saja-saja duduk ambil wuduk. Nak pergi jalan jauh ambil wuduk. Nak pergi kerja ambil wuduk. Sentiasa hidup dalam keadaan berwuduk. Cantik. Itulah cara Rasulullah. Dan setiap kali ambil wuduk, solat 2 rakaat. Sajaku solat sunat wuduk 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Bacalah. Qul Allah pun boleh. Inna utaina pun boleh. Surah-surah pendek. Surah-surah pendek je. Cepat je. Supaya kita jadi solat wuduk, solat sunat wuduk, selepas wuduk, solat sunat 2 rakaat. Menjawab seruan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam itulah. Kena jawab. Tak boleh tak jawab. Banyak bersugi. Banyak kali menggosok gigi. Menggosok gigi. Ini banyak khilaf ulama ni, nak pakai Colgate ke, nak pakai bergigi ke, ataupun nak pakai sugi ke. Tapi yang penting asalkan gosok gigi. Pergi awal ke masjid. Bukan pergi ke masjid, tapi pergi awal ke masjid. Allahu Akbar. Itu sunnah. Berjalan kaki ke masjid. Kalau tak jauh sangatlah. Janganlah sampai 5 jam jalan kaki ke masjid kan. Jalan kaki ke masjid. Ada sahabat Rasulullah, perjalanan rumah dia ke masjid ialah 3 jam. Rumah dia ke masjid di Madinah perjalanan 3 jam. 3 jam. Setiap langkah dapat pahala. Dan setiap langkah dosa digugurkan. 3 jam perjalanan. Apabila dia meninggal, satu hari dia meninggal, Rasulullah ziarah rumahnya. Isterinya tanya, ya Rasulullah, suamiku apabila nak meninggal dia kata, kenapa tidak jauh lagi? Apa makna Rasulullah? Rasulullah senyum jawab, maknanya 3 jam itu kenapa tidak 5 jam perjalanan, biar jauh lagi daripada masjid, supaya dia dapat pahala yang banyak. Itu maksud dia. Semasa dia berada Sikratul Maut, Allah telah menunjukkan
tempatnya di syurga, telah menunjukkan pahala-pahalanya, iaitu perjalanan 3 jam perjalanan kaki untuk hadir solat di masjid. Masa itu dia kata, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Jadi isteri dah hairan, kenapa sebut macam ni? Bila Rasulullah datang ziarah, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa suamiku berkata kenapa tidak jauh? Kenapa? 3 jam tidak jauh perjalanan. Rasulullah kata, itulah dia maksudnya kenapa tidak 5 jam, 10 jam perjalanan. Maknanya bila kita tahu ganjaran yang diberi oleh Allah SWT, kita akan berusaha. Kita akan berusaha lagi, lebih lagi. Jadi berjalan kaki ke masjid, hadir solat dengan tenang, jangan gupuh-gapah hadir solat, cool, steady. Itu cara Rasulullah. Doa ketika masuk dan keluar masjid, ini selalu dia amalkan. Hadir ke masjid, duduk atas 2 tumit ketika duduk antara 2 sujud. Ketika duduk antara 2 ini masa solat. Dah solat. Masa solat. Duduk atas tumit di antara 2 sujud. Duduk atas lantai dengan mendirikan kaki kanan ketika duduk tahiyat. Ini ketika laku dalam solat ni. Banyak berdoa selepas tahiyat akhir dan sebelum beri salam. Sebelum beri salam, apabila baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam itu, maka kita boleh berdoa. Doa tu banyak macam-macam doa. Macam-macam doa. Ada juga orang yang berdoa doa Nabi Nuh, Nabi Nuh, doa Nabi Ibrahim, banyak doa. Melakukan solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib. Bila kita hadir ke masjid, kita melakukan solat sunat rawatib, iaitu qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah. Kalau zuhur, kalau subuh bermula dengan solat sunat fajar. Solat sunat fajar 2 rakaat. Kemudian solat rawatib lagi, ialah solat rawatib ini solat yang berdampingan dengan solat wajib. Berdampingan dengan solat wajib, dia panggil rawatib. Dan ada tempat dipanggil qabliyah ba'diyah. Ada tempat dipanggil solat sunat mutlak. Qabliyah ba'diyah iaitu sebelum subuh qabliyah 2 rakaat. Apabila zuhur qabliyah 2 rakaat. Ba'diyah selepas zuhur 2 rakaat. Ada ulama kata kalau kita solat qabliyah iaitu sebelum zuhur 4 rakaat solat sunat, dan selepas zuhur 4 rakaat ba'diyah, maka kita diharamkan daripada badan kita dimakan oleh api neraka. Maknanya syurga lah. Maknanya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, qabliyah ba'diyah dia panggil. Kemudian asar dia ada solat sunat mutlak, dia tak ada qabliyah ba'diyah. Dia ada sebelum asar boleh buat 2 rakaat solat sunat mutlak ataupun 4 rakaat solat sunat mutlak. Mutlak. Selepas asar tak ada solat. Tak ada solat selepas asar. Maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat solat sunat mutlak. Dan selepas maghrib dia ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Isya dia ada 2 rakaat solat mutlak, solat sunat mutlak, dan selepas Isya boleh buat 4 rakaat solat sunat ba'diyah. Solat sunat ba'diyah. Itu dalam solat sunat rawatib. Solat sunat ini Rasulullah tak tinggal ni, semua ni. Semua ni Rasulullah tak tinggal. Dan seterusnya sunnah Rasulullah solat sunat duha. Now is duha time. Duha time. Solat sunat duha ni solat sunat yang ada waktunya. Bermula daripada pukul 7.50 tadi dan akan berakhir pada 12.30. Ini solat yang ada waktu dia. Dia tak boleh solat petang duha, tak boleh. Solat fajar tak boleh. Solat waktu subuh tak boleh. Solat lepas Isya tak boleh. Duha mesti waktu duha. Wadduha wal laili iza saja. Waktu duha. Waktu duha. Allahu Akbar. Waktu yang paling prime dalam hidup kita. Waktu yang paling aktif
aktif dalam hidup kita. Waktu duha, waktu duha. Itulah waktu duha. Waktu duha. Solat sunat duha. Solat sunat duha paling kurang buat 2 rakaat. Cara solat sunat duha, sajaku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang je. Bacaan biasa. Kalau boleh ingat wadduha, baca wadduha sampai habis. Rakaat pertama, rakaat kedua, bacalah sunah-sunah lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr pun boleh. Tapi kalau tak ingat qul Allah je, baca qul Allah. Kemudian lain tak ingat, qul Allah pula. Al-Fatihah qul Allah. Al-Fatihah qul Allah. Cukup. Itu doa. Itu solat sunat duha 2 rakaat. Tapi solat sunat duha hari ni boleh buat 4. Boleh. Dia ada fadilat dia. Kalau nak murah rezeki buat 4. Kalau nak insya-Allah, kalau nak banyak lagi fadilat lah, buat 6, buat 8, buat 10, buat 12. Paling banyak Rasulullah buat 12. 12 rakaat. Apa ganjarannya? Sebuah istana emas berlantai permata di syurga nanti. Solat duha. Solat duha, banyak fadilat solat duha. Cuba tengok, cuba cek dalam Google pun boleh. Dalam kitab-kitab pun banyak apa fadilat dalam solat sunat duha. Solat sunat duha. Buat sekarang waktu duha. Kuliah kita pun kuliah duha. Kuliah duha. Now is duha time. Duha time. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita sebenarnya biasa kita break dengan membaca surah Al-Fatihah, dan kita niat pahalanya disampaikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda, dan juga kepada kedua ibu bapa kita. Anda pun niatlah, niat supaya sampai kepada kedua ibu bapa, pada diri sendiri, suami atau isteri, rakan-rakan, anak-anak, pak saudara, mak saudara, keluarga-keluarga jauh dan dekat, kepada jiran. Dan kita juga berdoa kepada rakan-rakan dalam cool of the day, siang hari, sabang hari, tiap pagi bersama dengan atuk, mendapat pahala. Semoga mendapat pahala hasil daripada bacaan Al-Fatihah ini untuk anda. Dan kepada muslimi muslimat, mukminin mukminat, sehinggalah kepada Nabi Adam, tuki kita, supaya Allah sampaikan pahala kita kepada Nabi Adam AS. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan baginda di syurga nanti. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah berseri-seri orang yang menerima pahala Al-Fatihah. Amin. Tadi Atuk dah jelaskan mengenai solat rawatib, iaitu terkandung dengan solat qabliyah, ba'diyah dan solat sunat mutlak, untuk yang berdamping dengan solat waktu. Jadi ombak pantai selalu jangan tinggal solat rawatib, iaitu qabliyah, ba'diyah. Qabliyah, ba'diyah ada 12 rakaat. Tolong buat. Kemudian sunnah Rasulullah lagi ialah solat duha. Tadi kita dah jelaskan solat duha paling sikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Sunnah Rasulullah lagi ialah qiyamul lail. Qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Iaitu berdiri di waktu malam. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail, berdiri waktu malam, solat waktu malam, qiyamul lail. Ataupun ada juga orang panggil tahajud. Tapi qiyamul lail ini lebih luas, bukan sahaja berdiri waktu malam, baca Quran, zikir, tahajud. Qiyamul lail satu-satunya solat yang ada waktu juga, macam duha. Kalau duha daripada waktu pagi, di antara waktu pukul 7.50 sehingga pukul 12.30, itu waktu duha. Waktu qiyamul lail di antara selepas isyak sehingga sebelum subuh, itu waktu qiyamul lail. Pukul 10 boleh dah, 11 boleh. Tapi yang eloknya kita tidur dulu sekejap, kita solat tahajud. Kita bermula dengan qiyamul lail. Qiyamul lail baca Al-Quran waktu malam, zikir, berselawat, beristighfar, kita lakukan waktu malam. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, seronok bangun.
Bangun pagi seronok sangat. Lebih-lebih lagi kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengerjakan qiyamul lail. Macam mana nak tahu Allah jemput tu? Ada orang dia tak tahu Allah jemput dia. Yang kamu sedar daripada tidur pukul 3 pagi, Allah jemputlah tu. Allah jemputlah tu. Tapi saya bangun nak kencing je tu. Kencing tu. Betul kamu tidur balik? Tidur balik. Itu sebab engkau ikut syaitan. Tapi kalau mengikut sunnah, bila kamu dah bangun dari tidur, kau pergilah buat qiyamul lail, solat tahajud dan sebagainya. Sebab dah bangun kan. Kalau tidak kamu tidur terus sampai pagi, berarti Allah tak izinkan. Ini orang salah faham. Bila dah bangun, Allah dah izin dah bangun, tapi dia buat keputusan tak nak qiyamul lail. Sebab itu Allah tidak paksa qiyamul lail. Tapi untuk membangunkan kita, Allah bangunkan. Allah bangunkan. Juri selalu bangun kan, juri. Allah bangunkan. Tapi bangun kencing atau bangun peluk bini. Kan? Lepas tu tidur terus. Letih kan? Rugilah. Rugi. Sebenarnya Rasulullah qiyamul lail. Pada waktu malam Rasulullah qiyamul lail. Daripada pukul 3 pagi Rasulullah qiyamul lail. Alhamdulillah. Apa amalan qiyamul lail? Dalam qiyamul lail tahu lagi. Qiyamul lail itu kita ada amalan. Di antaranya yang paling afdal dalam qiyamul lail ialah solat sunat tahajud. Okey, apa ni ingredient? Ingredient macam nak buat kek pula. Apa komponennya dalam qiyamul lail ni? Komponen dia, di antaranya ialah baca Al-Quran, zikir, berselawat dan beristighfar. Kemudian solat sunat tahajud. Dalam ibadat qiyamul lail solat sunat tahajud ini, kita boleh bermula dengan solat sunat 2 rakaat solat sunat taubat. 2 rakaat solat sunat taubat. Kemudian 2 rakaat solat sunat hajat. Solat sunat hajat. 2 rakaat solat sunat hajat. Dan kita boleh 6 rakaat 2 ataupun 8 rakaat solat sunat tahajud. Tapi jangan lupa sebelum solat itu kita ambil wuduk kan. Bila kita ambil wuduk, solat sunat wuduk dulu 2 rakaat. Solat sunat wuduk dulu 2 rakaat. Buat solat sunat wuduk 2 rakaat, kemudian solat sunat taubat 2 rakaat, kemudian solat sunat hajat 2 rakaat. Apa hajat kita? Kita 2 rakaat, kemudian solat sunat tahajud. Buat 2, 8. 12 boleh. Boleh solat sunat tahajud. Jadi kita gabungkan. Itulah komponen qiyamul lail. Jangan tunggu masjid buat qiyamul lail. Juri selalu pergi masjid buat qiyamul lail. Buat sendiri pun boleh qiyamul lail. Qiyamul lail tak semesti berjemaah, tak mesti. Solat tahajud tak semesti berjemaah. Solat tahajud. Lepas tu tutup witir. Cepatnya Pak Ngah. Kita belum sampai kat witir dia sebut dah. Hebat Pak Ngah. Hebat Pak Ngah. Tadi kita lihat bagaimana Rasulullah solat tahajud seorang-seorang tau. Pada suatu malam ada kisahnya. Aisyah sedar dari tidur. Dia tengok Rasulullah tak ada di sebelah dia. Maka dia pun meraba. Maklumlah, dulu tak ada lighting. Mengantuk witir cepat-cepat. Witir. Okey. Nak sahut Pak Ngah ni. Witir ni kalau atuk buat selepas isyak. Kalau saya buat selepas isyak. Sayyidina Abu Bakar buat selepas isyak. Selepas isyak. Jadi apabila kita sudah buat witir 1 rakaat atau 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat selepas isyak kita dah buat, kita tak perlu lagi buat selepas tahajud. Dan mungkin kita bimbang, takut kita tak sedar dari tidur. Pada malam itu kita terlepas witir. Sayyidina Umar menggunakan pendekatan itu juga, iaitu witir selepas isyak. Selepas isyak. Terpulanglah Pak Ngah. Tapi nak cerita tadi, yang Rasulullah solat tahajud pun sorang-sorang. Apabila Aisyah sedar Rasulullah tak ada di sebelah, dia meraba. Raba-raba dia terpegang kaki Rasulullah. Rupa-rupanya Rasulullah sedang sujud solat.
Maklumlah kan, orang bini ramai. Cemburulah. Tak ada sebelah aku, pergi rumah bini lain ke? Orang perempuan. Boleh juga. Betul Pak Ngah. Kan? Itu bermakna Aisyah tidur, Rasulullah salat. Rasulullah salat. Jadi kita dengan bini kita pun begitu. Juri. Tak payah. Dengan nenek kau pun begitu. Nenek kau dia tidur tak apa. Tapi kadang-kadang tak nak tahajud ke? Kejut juga. Kadang dia marah juga. Marah. Tak kejut kita untuk tahajud ya. Ada juga. Macam tu lah. Jadi cara-cara kita. Tapi maknanya kita boleh bangun yang Rasulullah gitu. Rasulullah pun kejut juga dekat-dekat subuh dia. Bangun ya Humairah. Bahasa Melayu lah. Orang perempuan sekarang kuat cemburu. Dulu pun lagi kuat. Aisyah pun cemburu. Cemburu kuat. Zulaikha pun cemburu. Cemburu. Banyak cerita tu. Okey. Solat sunat qiyamul tadi. Kemudian witir. Witir. Pak Ngah dah masuk witir. Tapi kita campur lah terus. Ini dari antara sunnah-sunnah yang kita pelajari hari ini. Solat witir tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Dan tidak pernah ditinggal oleh para sahabat. Witir. Walaupun satu rakaat. Inilah hebatnya satu-satunya solat sunat witir yang boleh buat satu rakaat. Allah, satu rakaat ni cepat sangat lah. Subhanallah. Ya Pak Ngah. Maknanya satu rakaat kalau tak boleh buat, Allah melampau lah kau. Kan? Satu rakaat. Takbir. Allahu Akbar. Saja aku solat sunat witir satu rakaat kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai habis. Sampai habis. Kemudian bacalah qul huwallahu pun tak apa. Qul huwallahu. Kemudian rokok. Sujud. Lepas sujud baca tahiyat akhir. Selesai. Satu rakaat pun tak boleh buat. Allahu Akbar. Tak berterima kasih langsung. Allah menghidupkan kita di dunia ini. Allahu Akbar. Haji boleh solat sunat duduk? Tak boleh. Solat sunat kita sehat pun boleh duduk. Tak semesti sakit. Itu. Beza solat wajib kalau kita mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tak mampu berdiri, kita boleh duduk, duduk. Tapi solat sunat selepas solat wajib terus boleh solat duduk boleh. Itu kelebihan solat sunat. Jadi kalau kita kepenatan boleh solat masa sudut. Duduk atas kerusi ke, duduk macam tahiyat akhir ke, boleh. Tak ada masalah. Yang penting buat Pak Ngah. Buat. Alhamdulillah banyak kerengan. Banyak. Tiada alasan untuk solat malam gaji, tiada alasan. Duk menyandar di katil tu. Menyandar di katil sonok, dah ambil wuduk apa semua kan. Solatlah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus solat. Solat malam seronok. Kursi-kursi lah dengan rakan-rakan. Rajin-rajin lah. Peringkat awal dia ada 3 peringkat mengikut ulama. Untuk kita mendapat nikmat solat tahajud ataupun qiyamul lail. Tiga peringkat. Peringkat pertama kita kena paksa diri kita. We have to force ourselves. Paksa diri. Kecuali kita tak sedar lain. Kalau kita tak sedar daripada tidur, itu dimaafkan. Doakan Pak Ngah ya Haji, jika bila teringat insya-Allah. Insya-Allah. Semoga kita semua menjalankan ibadah tahajud. Betul. Amin. Apa yang betul juri? Betul juri. Hebat juri ni. Jadi tahap yang pertama ialah paksa diri. You have to force yourself. Kita kena takut kepada Allah. Kita kena takut kepada api neraka. Dan masa yang sama kita kena ingat ganjarannya syurga, indahnya syurga. Sama-sama saling mendoakan Pak Ngah. Amin. Pertama, paksa diri. Apabila kita sudah mulai paksa diri 2-3 malam, sambung dah seminggu, kita mulai merasa ringan. Rasa ringan. Mulai merasa ringan. Tahap kedua, mulai merasa ringan, bukan beban lagi. Tahap ketiga ada kemanisannya, iaitu kita dengan sendiri kita sedar dan kita akan tidak lengah-lengah lagi. Kita sedar, terus mengambil wuduk dan kita solat tahajud dengan sendiri. Itu 3 peringkat, 3 tahap. 3 tahap anda akan lalui tahap ini. Tahap yang pertama memang berat. Sebab itu apabila kita bangun daripada tidur, kita diikat 3 rantai oleh syaitan. Jadi kita kena leraikan ikatan syaitan ini kepada kita. Ikatan yang pertama ialah untuk kita bangun daripada tidur.
Bangun daripada tidur. Kita jangan buka biji mata je tu baring, tak boleh. Kita kena bangun. Kita bangun kan pertama. Mana rantai yang pertama terlerai. Ikatan yang kedua ialah kita pergi ambil wuduk. Itu rantai yang kedua. Dan yang ketiga ialah kita solat. Maka habis, syaitan lari. Syaitan apabila kita solat, dia lari. Dia tak boleh, dia takut kepada orang solat. Sebab itu apabila Rasulullah menerima perintah, Allah memerintahkan solat 5 waktu semasa Isra' dan Mi'raj, syaitan bermesyuarat dalam parlimen dia. Woi, kita terpaksa bekerja keras kerana Allah telah memerintahkan supaya solat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad. Ini bukan senang calan-calan. Syaitan kata. Tapi bagi yang solat lah. Bagi tak solat, kacang je. Syaitan kata. Ya, jazakallah. Terima kasih, Juri. Terima kasih. Solat witir. Kemudian solat dengan beralaskan kaki. Maknanya solat beralas kaki sama ada sejadah. Itu sunnah tu. Sunnah. Sunnah beralaskan kaki. Beralaskan tapak kaki. Beralaskan kaki. Sejadah. Assalamualaikum Cik Jimat. Waalaikumsalam Wan. Ya, Wan. Kita bicara mengenai 100 sunnah amalan Rasulullah. Dan sekarang kita baru masuk yang ke-25. Banyak lagi. Atuk suka solat di pantai. Pantai waktu subuh. Waktu subuh. Siapa yang tinggal di pantai ni? Juri tak ada lah. Juri dalam hutan. Tinggal di pantai. Solat di atas pantai Pasir Putih. Letak tawa, solat Allahu Akbar. Ataupun letak kain serban, solat Allahu Akbar. Khusyuknya solat di pantai. Waktu subuh. Saya tinggal pantai dalam. Pantai dalam Kuala Lumpur, bukan pantai luar. Pantai dalam. Itu pantai dalam tempat atuk. Masa atuk belajar UM dulu, tinggal pantai dalam lah. Sekarang dah tak ada dah rumah tu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ya, Raja Zul Fizul. Raja Zul Kafizul. Raja Zul Kafizul. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam tu. Terima kasih. Terima kasih Joya tu. Best sembang-sembang hari ini. Sembang pagi hari ini. Kita akan habiskan 100 sunnah Rasulullah sampai habis. Tak kira pukul berapa habis hari ini. Tak kira pukul berapa habis. Solat sebaik mungkin Rasulullah mengadakan alas kaki, sejadah. Sebab kita kadang-kadang kita tak perasan kenapa kita guna sejadah. Tak ada orang dulu pakai sejadah, kita pun pakai sejadah. Sebenarnya tu sunnah. Sunnah alas kaki. Jadi kita kena ingat apa yang kita letak sejadah itu, itulah amalan Rasulullah. Solat di Masjid Quba, itu bukan mendapat siapa yang pergi haji dan umrah. Solat di Masjid Quba, orang yang belum pergi, atuk doakan semoga diangkat menunaikan fardu haji ataupun umrah secepat mungkin. Secepat mungkin pergi Masjid Quba, solat di Masjid Quba, dapat pahala sunat. Itu sunat. Sebab itu orang pergi haji atau umrah tak miss lah Masjid Quba ni. Masjid Quba. Masjid Quba. Bagi yang belum ada simpanan untuk mengerjakan haji, atuk mencadangkan supaya simpan RM1,350. Daftar sebagai jemaah haji RM1,350. Tak apa, duit tak cukup, RM5,000, RM10,000 lagi tak apa. Berusahalah cari RM1,350. Kalau tak silap atuk sekarang letak pergi ke tabung haji, saya nak daftar haji. Tak kira lah 50 tahun lagi pun tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah. Ramai ulama' berpendapat kalau kita meninggal dunia, kita sudah pun mendapat niat menunaikan fardu haji. Tapi kalau kita niat saja tak pergi daftar, itu susahlah sikit. Ambil RM1,350 daripada mana-mana bank, juallah apa yang patut, pergi daftar haji dengan niat, ya Allah, angkatlah aku, murahkanlah rezeki padaku, aku ingin menunaikan fardu haji. Hari ini aku masukkan RM1,350 daftar sebagai ingin menunaikan fardu haji. InsyaAllah buat jangan tak buat, rugi. Jangan tak buat. Duit tu akan disimpan di tabung haji. Tabung haji simpanlah. Dan duit itu tak ada dividen. Tak ada dividen. Duit itu deposit untuk menunaikan fardu haji. Yang duit kita simpan biasa ni ada hibahnya. Yang tu seingat atuk lah tak ada hibah. Sebab kita dah bayar deposit. Sebab dikira
kita ni sudah pun pasang niat untuk mengerjakan fardu haji. Jadi bagi sesiapa yang belum menggunakan fardu haji, gunakanlah. Ambil 1350 buat daftar haji. Jadi bolehlah pergi solat sunat di Masjid Quba, iaitu di Madinah. Dan Rasulullah juga solat sunat di rumah. Solat sunat ni Rasulullah banyak buat di rumah, bukan di masjid. Solat tahajud Rasulullah buat di rumah. Tahajud atau qiyamul lail Rasulullah buat di rumah. Bahkan solat sunat wuduk sebelum masuk ke masjid Rasulullah buat di rumah. Solat sunat buat di rumah. Solat sunat banyak solat sunat buat di rumah. Solat buat di rumah. Solat istikharah, solat sunat istikharah. Istikharah. Apa hajat kita, niat kita untuk membuat keputusan. Saja aku solat sunat istikharah kerana Allah Ta'ala. Keputusan untuk mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Duduk di tempat solat selepas solat subuh hingga terbit matahari. Itu cara Rasulullah. Duduk tempat solat, tak bergerak sehingga fajar, keluar matahari. Ya Riz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Panggil atuk-atuk. Assalamualaikum Tok kata. Kan? Ini Riz ni first time masuk ni. Kalau orang lama mesti dia panggil atuk. Atuk bukan ustaz. Tak boleh panggil ustaz. Tak boleh. Tak layak jadi ustaz. Panggil atuk. Atuk ni siapa yang jadi cucu atuk? Atuk. Riz. Okay Riz. Hai. Terima kasih kerana sudi jenguk atuk. Duduk di tempat solat sehingga terbit matahari. Ya tu. Wah, pandai. Terima kasih. Maknanya selepas solat subuh kan kita zikir, kita baca Quran, kemudian apabila terbit matahari kita solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq iaitu terbit matahari sikit, 2 rakaat. Kemudian baru solat sunat duha isyraq. Ada juga di sini iaitu tidak disebut solat sunat qada. Rasulullah ada buat juga solat sunat qada, tapi Rasulullah bukan sengaja tinggal solat. Ada Rasulullah tertinggal pada suatu hari kerana tertidur. Satu rombongan semua tertidur sehingga Rasulullah qada subuh. Ataupun Rasulullah terus solat sunat, solat wajib subuh, bangun tidur. Bangun terus tidur. Dan Rasulullah ni ada juga qada solat sunat. Pada Rasulullah solat sunat ni wajib. Jadi dia qada solat sunat. Juri subhanallah. Tapi kita, orang yang banyak tinggal ni, juri tak apalah. Tak pernah tinggal solat wajib. Sejak daripada kecil lagi juri ni. Bagus budaknya. Kan, atuk ada banyak tinggal. Atuk ni nakal sikit. Jadi atuk terpaksa solat sunat qada. Jadi solat sunat qada, selepas sementara menunggu waktu solat isyraq, kita zikir apa semua. Selepas habis zikir kita solat wajib, solat qada subuh. Atuk buat. Solat qada subuh. Juri boleh buat. Jadi tapi orang lain tengok hairan lah. Tapi buat di rumah lah. Solat qada subuh. Selepas subuh tak ada solat. Jadi kita buatlah solat qada subuh. Begitu juga asar. Selepas asar tak ada solat. Jadi kita buat solat qada asar. Jadi kita buat setiap kali solat tunai kita qada. Solat tunai zuhur qada zuhur. Solat tunai maghrib kita qada maghrib. Solat tunai isyak kita qada isyak. Jadi kita sentiasa buat macam tu. Jadi bermakna solat kita 5 waktu, 5 waktu itu kita buat 34 rakaat. 17 rakaat solat tunai, 17 rakaat solat qada. 17 ataupun 34 rakaat dalam masa 24 jam. Kita buat macam tu.
Kita buat macam tu. Jadi tunai qada, tunai qada, tunai qada. 5 kali tunai, 5 kali qada. Jadi 17 rakaat 5 waktu tunai, 17 rakaat 5 waktu qada. Cadangan satu. Dan ulama pun banyak beritahu macam tu. Yang lebih afdal apabila kita solat tunai zuhur, qada zuhur. Tunai asar, qada asar. Boleh dapat ke tu? Tanya saja insya-Allah. Boleh dapat. Boleh dapat ke tu? Boleh dapat. Boleh dapat apa tu? Tanya saja insya-Allah. Boleh dapat apa tu? Boleh dapat. Kebuat dapat pahala lah. Boleh buat. Boleh buat. Juri. Jadi atuk cadang bagi, tapi tertinggal solat ni ramai kan? Ramai. Ramai. Jadi qada lah solat. Qada, jangan tak qada. Sebab ada setengah ulama kata sampai kita haram solat sunat kalau qada kita tak selesai. Sampai tahap tu ada hutang dengan Allah, mesti diselesaikan hutang dulu. Kenapa nak buat sunat? Tapi ada ulama ringan sikit, kau buat serentak lah, qada kau buat, maka dan sunat pun kau buat. Jadi dua-dua dapat. Jadi kau boleh qada, semoga Allah mengampunkan dosa kerana tertinggal solat dulu. Kan ramai tinggal solat sekarang. Kan ramai tinggal solat sekarang. Tak apalah mereka tinggal, asalkan kita tidak. Kita pun tinggal juga dulu. Sekarang kita gantilah. Gantilah juri. Ganti juri. Ganti terus. Jadi itu. Jadi qada ni bukan amalan biasa Rasulullah. Qada ni adalah mengikut pendapat ulama, dan iaitu kita qada kerana kita tertinggal dengan sengaja. Sengaja. Tapi ada ulama kata tertinggal tidak sengaja baru qada. Tertinggal dengan sengaja ni kami tak ampun dengan Allah. Ada juga yang kata macam tu. Ada juga. Ada juga. Tapi kita takutlah neraka ni. Kita takutlah. Ya Allah, takutnya neraka-Mu ya Allah. Takut neraka ni. Gerung sekali. Menggerungkan. Jadi kita qada lah. Juri pun teguh diri juri sendiri. Juri. Amin amin ya rabbal alamin. Qada. Juri qada. Jangan tinggal qada. Jangan bergerak solat sunat selepas subuh sehingga terbit matahari. Tapi bagi orang kerja tak boleh lah. You kerja nak tunggu macam mana? Nak punch kat pukul 8, pukul 7 dah kena turun dah daripada rumah kan? Ataupun setengah tu belum subuh dah turun dah pergi kerja. Macam tu lah. Jadi buatlah ikut apa yang sesuai. Mandi pada pagi Jumaat, itu juga sunnah. Ini ramai orang buat ni. Mudah aja kan? Mandi pada pagi Jumaat. Kemudian duduk hadir awal untuk solat Jumaat. Ini pun tak ramai orang buat ni. Kalau solat pukul 1 suku, pukul 1 tu tak penuh lagi masjid. Allahu Akbar. Permata wawa, apa khabar? Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini wawa ialah amalan sunnah yang dibuat oleh Rasulullah. Dah banyak dah. Dah pergi. Sekarang sudah sampai kepada 32. Kita akan habis 100 hari ini. Bawa tunggulah. Apa dia? Tunggu. Jadi solat masjid, pergi masjid, hadir awal di masjid, duduk barisan hadapan. Siapa yang dapat sah yang pertama? Siapa yang solat jemaat dapat sah yang pertama, umpamakan dapat pahalanya sebesar unta. Siapa yang dapat sah kedua sebesar sapi. Siapa di sah ketiga sebesar kambing. Siapa sah keempat sebesar ayam. Siapa yang sah kelima sebesar burung. Siapa yang sah keenam, begitulah seterusnya. Makin kecil pahala. Pahala. Jadi berebut-rebutlah untuk berada di sah hadapan. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah mengadakan haji, kalau waktu solat tu Arab tu langkah atas kita ni, dia nak duduk depan je. Kita orang Melayu tak apalah, kau pergi dulu. Sebab tak nampak pahala besar di hadapan. Tu Arab dia nampak, dia langkah ni fadal. Pergi ke depan. Ke depan. Kita ayah pergi dulu. Pergi apa? Dia yang dapat pahala banyak, kita duduk belakang. Ubahlah sikap tu. Penuhkan depan. Hadir awal solat Jumaat. Mencari masa mustajab doa hari Jumaat. Doa hari Jumaat ada satu ketika yang paling mustajab, iaitu sebelum
khatib membaca khutbah. Baca doa ketika itu. Azan, selepas azan, solat Jumaat, sehingga sebelum khatib baca khutbah. Berdoalah masa itu. Berdoalah ya Allah. Berdoalah kepada Allah SWT. Berdoa. Bagi perempuan tak dapat lah ni. Sebab dia tak pergi solat Jumaat kan. Wah. Pergi dan balik solat hari raya, jalan yang berbeza. Solat hari raya baru ni kita pergi, pergi jalan A, balik jalan B. Nah, itu cara Rasulullah. Solat jenazah. Solat jenazah ni besar pahalanya. Satu-satunya solat yang tak ada rokok, tak ada sujud. Jangan pula kau pergi rokok nak sujud. 4 kali takbir solat jenazah. Besar. Solat jenazah ni, siapa yang pergi solat jenazah, ganjarannya 1 qira'. 1 qira' ni sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud pahala dia. Pahala. Pahala. Juri dia selalulah pergi solat jenazah. Dia berapa qira' dah dia dapat kan? 1 qira' ni sebesar gunung Uhud. Kita pergi solat jenazah. Kemudian kalau kita pergi hantar jenazah sampai ke liang lahat, sampai ke kubur, dapat lagi 1 qira'. Jadi 2 qira', 2 gunung Uhud. Allahu Akbar. Besarnya pahala dapat. Besarnya pahala dapat. Jadi rugi orang yang tak solat jenazah. Jadi kena solat jenazah 4 kali takbir. Mudah je. Ziarah kubur juga. Amin ya rabbal alamin. Ziarah kubur. Amalan Rasulullah ziarah kubur. Pada suatu hari, pada suatu malam, Aisyah bangun daripada tidur, tengok Rasulullah tak ada tempat tidur. Rasulullah ni kaki cemburu sikit. Ya Humairah, budak muda. Woi, terang-tantang. Hai, muda sangat ni Aisyah. You bayangkan, semasa Rasulullah wafat umur 63 tahun. Aisyah baru berumur 18 tahun tau. Jauh beza umur tu. Juri. Semasa wafat Rasulullah 63 tahun. Aisyah berumur 18 tahun. Itu beza dia. Beza dia. Sayangnya Aisyah kepada Rasulullah tak terperi. Pada satu malam, ziarah nak kait dengan ziarah kubur amalan Rasulullah. Satu malam Aisyah bangun, tengok Rasulullah tak ada. Rasulullah kata ni pergi rumah isteri lain dah ni. Aisyah pun pergi mengendap kan, di Madinah ni kubur Baqi tu dekat je, sebelah masjid je. Mengendap kokok pergi rumah isteri-isteri yang lain. Dia pergi biasanya dia pakai jubah hitam lah Aisyah ni. Dia ikut, dia tengok Rasulullah. Rupa-rupa Rasulullah pergi ke kubur Baqi. Rasulullah pergi berdoa di kubur Baqi. Waktu malam, pukul 3 pagi Rasulullah pergi ziarah kubur. Kita pukul 3 pagi tak pergilah. Waktu maghrib tak pergi dah. Dah tak pergi dah. Rasulullah pergi pukul 3 pagi. Jadi apabila Aisyah pergi mengendap, tengok, pergi ke kubur. Apabila dia tengok Rasulullah sudah habis dah baca doa apa semua, Aisyah pun cepat-cepat balik ke bilik, balik ke rumah dia, balik terus, pura-pura tidur lah. Pura-pura tidur Aisyah ni. Dia pura-pura tidur. Tapi penat tu. Kan dia berlari. Rasulullah senyum je. Rasulullah senyum. Ingatkan tidur. Kenapa penat tu? Akhir sekali dia mengaku dia sebenarnya, ya Rasulullah, aku mengikut kau dari belakang tadi. Patutlah dia, Rasulullah kata, aku nampak ada lembaga hitam di belakang. Itu bukti bahawasanya Rasulullah ini sentiasa ziarah kubur. Sunat. Bangun sahur. Tak kira puasa wajib ataupun sunat. Bangun sahur. Itu juga amalan sunnah. Seronok. Early breakfast. Bangun sahur ni early breakfast. Seronok sebenarnya early breakfast. Memang seronok. Tak percaya coba. Kau sebelum subuh breakfast, nasi lemak ke, roti canai ke. Seronok early breakfast. Teruskan. Kenapa kita tak amalkan? Tak amalkan. Early breakfast. Tak kira puasa wajib atau puasa sunat, kita akan mendapatkan pahala sunnah. Menghidupkan Ramadan ni banyaklah, banyak solat, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak sedekah. Itu menghidupkan Ramadan. Iktikaf pada bulan Ramadan. Iktikaf pada bulan Ramadan. Iktikaf kita pada bulan Ramadan. Puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal yang baru lepas ni. Itu amalan Rasulullah. Siapa yang puasa sunat Syawal 6 angkat tangan? Wow, hebat. Juri.
Angkat tangan juri. Juri hebat dia. Puasa 6 tak pernah miss. Pak Angah macam mana? Puasa 6 beres, habis. Kalau terlepas, buat Isnin Khamis. Isnin Khamis. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Juri sambung. Puasa 3 hari setiap bulan, iaitu hari-hari putih. Hari 14, hari 15, 16, 17 kata silap tu. Betul juri? Hari 15, 16 15, 16, 17. 3 hari. Ataupun hari Isnin Khamis. Hari Isnin Khamis, puasa Isnin Khamis. Boleh dah mula dah. Dah boleh mula dah. Hari Khamis ni dah boleh dah. Dah boleh dah Isnin Khamis. Kita dapat 2 pahala. Satu puasa dapat, puasa sahur dapat Isnin Khamis. Satu-satunya amalan yang Allah tidak nyatakan berapa besarnya pahala ialah puasa. Amalan lain semua ada, diberi tahu sebesar mana, tapi puasa Allah rahsiakan sebesar mana pahala orang berpuasa. Allahu Akbar. Puasa hari Arafah, ini ramai orang buat. Puasa hari Ashura. Pilih seorang ketua ketika bermusafir, itu juga sunnah. Kalau kita musafir, pilih seorang ketua. Dalam keluarga kita pergi pergi balik kampung ke apa ke, bapak jadi ketua lah. Bila jadi ketua kena ikut perintah lah. Ikut perintah. Bila kamu bermusafir lebih daripada 3 orang, lebih daripada 2 orang, 3 dan ke atas, maka perlu melantik seorang ketua. Takbir ketika melalui tempat tinggi dan tasbih ketika menurun tempat rendah. Takbir Allahu Akbar ketika naik tempat tinggi. Tasbih ketika menurun tempat rendah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ni jarang amal ni. Jarang amal. Naik kereta, naik bukit. Juri. Buah kelapa naik bukit. Turun bukit, naik bukit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun bukit, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih. Boleh Jadi insya-Allah. Doa ketika singgah di suatu tempat. Ini ada macam-macam doa yang kita apabila sampai ke satu destinasi, kita boleh berdoa. Terlebih dahulu ke masjid apabila balik dari musafir. Ya Allah, balik daripada musafir. Terus pergi ke masjid, tak pergi ke rumah. Ini cara Rasulullah. Atuk pun tak buat ni. Baru baca. Itu hebat Rasulullah. Doa ketika pakai baju. Pakai baju baru. Doa. Mula dengan kaki kanan. Apabila pakai selipar, kaki kanan first. Baca bismillah ketika makan. Ini banyak khilaf ulama ni. Ada ramai yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu bukan baca doa makan, itu doa rezeki. Apalah doa rezeki pula. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu bukan doa makan, itu doa rezeki. Doa makan ialah bismillahirrahmanirrahim. Amalan Rasulullah. Doa amalan Rasulullah masa makan ialah bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Tapi untuk lebih panjang, doa kerana rezeki. Makan ini rezeki. Maka kita doalah rezeki tadi. Allahumma barik lana bima razaqtana. Razaqtana itu rezeki. Razaqtana wa qina azabannar. Itu rezeki tak kira lah. Orang kahwin dapat rezeki, orang dapat gaji rezeki, terima gaji, alhamdulillah, syukur. Syukur, terima gaji kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Terima gaji. Boleh? Boleh terima gaji. Kalau setakat nak makan, kalau untuk makan, yang paling afdal ialah bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada ramai kata doa makan. Dia terus pergi baca. Terus berkata Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Itu bukan doa makan, itu doa rezeki.
dia mesti bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Kemudian disusuli dengan doa rezeki tadi. Jangan keliru. Ramai orang keliru ni. Doa makan, doa rezeki tak sama. Doa rezeki. Makan tu sebahagian daripada rezeki. Dan ucap Alhamdulillah selepas makan. Cukup dah? Alhamdulillah. Cukup dah? Ini amalan Rasulullah. Minum dalam keadaan duduk. Rasulullah tidak minum berdiri. Duduk. Kan? Betul lah. Betul lah. Berkumur selepas minum susu. Okey, untuk minum, Rasulullah minum ada caranya. Contoh, Atuk tunjuk. Minum, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teguk yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teguk yang kedua. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara Rasulullah. Dan teguk yang keempat, kau boleh terus minum. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh minum terus. Itu cara minum Rasulullah. Dia duduk dan itu cara Rasulullah minum. Baca Bismillah, teguk yang pertama, Alhamdulillah. Baca Bismillah, teguk yang kedua, Alhamdulillah. Baca Bismillah, teguk yang tiga, Alhamdulillah. Dan baca Bismillah, teguk yang berikut. Kau minum je lah sampai takkan nak minum. Minum dalam keadaan duduk. Dan cara minum tadi yang tu telah kongsikan bersama. Kongsi bersama. Berkumur selepas minum susu. Bagi siapa yang minum susu, berkumur. Ni jarang orang Melayu minum susu kan. Rasulullah minuman susu tu minuman biasa. Susu kambing atau susu unta. Rasulullah biasa. Mana kena berkumur untuk mengelakkan daripada bau. Tidak mencela makanan. Ini lagi satu. Rasulullah ni kalau makanan itu pahit, makanan itu masan, makanan itu masin, dia tidak akan kutuk. Tak sedap lah makanan ni. Rasulullah tidak buat. Jangan mencela rezeki. Jangan. Tak sedap, senyap je lah. Senyap je lah. Tak selera tak apa. Jangan mencela makanan. Makan dengan 3 jari tangan dan menjelak jari apabila selesai makan. 3 jari 3 jari. Makan 3 jari. Sudah makan jelak. Minum dan berubat dengan air zam-zam. Ini kita tak ada lah ni. Sarapan terlebih dahulu sebelum pergi solat hari raya Aidilfitri. Ini kaedah dalam Islam. Kaedah dalam Islam, dia ada break, tahu tak? Katakanlah dalam bulan Ramadan kita puasa, apabila habis Ramadan kita mulai menyambut 1 Syawal. Untuk menentukan 1 Syawal itu kita tidak berpuasa, maka kita makan pagi itu. Itu break. Kita makan, itu sunnah. Makan, kita makan itu tanda kita tak puasa hari itu. Tak boleh nak tunjuk aku puasa, aku masih lagi boleh tak lapar. Masih lagi tak lapar, tak boleh. Sebab itu sunnah kita makan awal pada 1 Syawal. Begitu juga kita sunnah pada awal waktu berbuka puasa. Apabila bunyi azan saja terus buka puasa. Sebab apa? Nak membezakan antara masa puasa dengan masa tidak puasa. Ialah makan. Makan. Sebab tu kita disunahkan awal. Boleh banyak membaca Al-Quran. Ini juga ramai orang keliru. Apabila sebut banyak baca Al-Quran, dia kata saya tak ingat 30 juzuk. Juri tak apalah, dia ingat kan. Pak Ngah ingat, orang lain semua ingat. Wawa tak ingat. Apa? Mengikut Imam Syafi'i, dia kata bacalah Al-Quran apa yang mudah bagi kamu. Itu kata ulama besar Imam Syafi'i. Jadi kita baca. Kalau kita mudah keluar Allah, surah Al-Ikhlas, bacalah. Tapi sentiasa baca. Sentiasa baca Al-Fatihah. Takkan tak boleh baca Al-Fatihah? Kalau tak boleh baca Al-Fatihah, berarti kau tak solat. Mesti boleh baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Duduk saja baca. Sentiasa baca. Sentiasa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Malah hati pun tak apa. Di office pun tak apa. Baca Al-Fatihah, baca Qul Allah, baca Inna A'tayna, baca 3 ku, 4 ku, baca Wal Asri, baca Wadduha, whatever lah yang kita boleh mudah pada kita. Itu baca Al-Quran namanya.
Baca Al-Quran. Jangan tunggu nak hafal 30 juzuk baru nak baca Al-Quran. Oi, lambat bro. Mati tak tahu bila bro. Baca Al-Quran dengan suara yang baik. Ini juga penting. Sebab tu baca Al-Fatihah. Cara baca Al-Fatihah, cara Rasulullah baca Al-Fatihah ialah berhenti dengan 7 ayat. Dia tidak sambung. Tidak sambung terus. Setiap tempat berhenti itu diberhentikan. Baca dengan suara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Rahma, Rahim. Bukan ha. Rahim, bukan ha. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ha, bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini jangan kuat, jangan terlalu perlahan. Ini umpama orang sebelah kita je dengar. Ihdinas siratal mustaqim. Dengar dia tak boleh. Ni telinga kita je yang dengar. Kuat sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan nak pandai belajar dengan Juri. Juri dia guru Quran di masjid. Juri ya. Boleh ya? Boleh. Baca elok-elok. Baca Qul Huwallah pun gitu juga. Mesti baca yang elok. Biar betul. Sadu dia, bunyi dah huruf dia. Qul Huwallahu ahad. Da tu kena ada. Jangan Qul Huwallahu ahad. Allahus samad. Tak betul. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Macam tu. Sikit je. Atuk pun tak pandai juga. Atuk ajar cucu boleh lah. Tak ayah hebat. Juri. Juri. Tak mengaku dia. Tak mengaku. Jadi baca Al-Quran dengan suara baik. Terutama baca Al-Quran yang kita nak baca dalam solat. Yang kita nak amal dalam solat pastikan betul. Betul dan lemak merdu. Kalau baca Al-Fatihah yang disukai oleh Rasulullah, dia ada irama dia. Dia ada irama. Mulai dengan mendata, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun. Dia ada irama dia. Irama dia. Atuk tak memahir juga cara Rasulullah. Rasulullah ni dia tekankan apabila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah tekan situ. Sebab engkaulah aku sembah, engkaulah aku memohon pertolongan. Dia tekan situ. Ya Allah, aku sembah engkau, aku mohon pertolongan. Jadi kita tekan suara kita situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tekan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang kau tunjuk kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, kepada sahabat, kepada ulama. Itulah juga jalan tunjuk kepadaku sehingga kami berjumpa denganmu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau telah tunjukkan kepada para nabi, para rasul. Itu kita nak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang yang ingkar, bukan jalan orang yang sesat. Itu. Atuk, saya keluar dulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa pendek. Selalu baca, Juri. Jangan tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya zikir kepada Allah setiap ketika. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu amalan Rasulullah.
malam Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah ni maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar pun boleh. Boleh. Allah maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah pun boleh. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sentiasa zikir. Basahilah bibirmu dengan zikir. Bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini solat sunat tasbih. Tadi tak sebut tadi. Salah satu daripada solat yang penting ialah solat sunat tasbih. Dengan membaca tasbih. Setiap rakaat 15 kali baca tasbih. Rakaat 10 kali, sujud 10 kali. Nanti kita belajarlah solat sunat tasbih. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Bertasbih. Mendoakan orang yang bersin. Alhamdulillah. Doa untuk pesakit, doakan untuk pesakit. Ya Allah, cepatkan sembuh, paling kurang. Meletakkan tangan pada tempat sakit serta doa. Kita pun boleh doa juga. Tempat kita sakit dada. Kita doakan. Ataupun baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah surah ibu segala ubat penyakit. Baca Al-Fatihah. Doa ketika hujan turun. Baca zikir ketika masuk rumah. Nak masuk rumah, zikir dulu. Atau bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Berzikir dalam majlis. Sebab ini adalah amalan biasa. Dalam majlis kan selalu kita zikir kan. Berdoa ketika hendak masuk tandas. Ini selalu buatlah. Berdoa ketika angin bertiup. Angin bertiup pun doa. Takut angin ni. Doa untuk muslimin yang tidak bersama. Inilah yang dikatakan di antara doa yang paling mustajab. Kita doa kepada orang yang tidak tahu yang kita doa kepada dia. Ya Allah, ya Allah, bahagiakanlah jiran aku. Kita doa, dia tak tahu. Apabila kita berdoa, ya Allah, bahagiakanlah jiranku. Ya Allah, kayakanlah jiranku. Dia tak tahu. Tapi malaikat akan berdoa kepada kita. Malaikat kata apa? Ya Allah, kau bagikanlah juga kepada si fulan itu. Malaikat jawab. Apa kita doa kepada orang yang tak tahu, malaikat terus minta dengan Allah. Ya Allah, kau bagikan juga kepada si fulan yang berdoa itu. Kau bagikan juga kepada si fulan yang berdoa itu. Kalau atuk berdoa. Ya Allah, bahagiakanlah jiran kami. Bala jiranku, jiran-jiranku, ya Allah. Apa malaikat kata? Ya Allah, bahagiakanlah atuk. Bahagiakanlah atuk. Al-Fatihah tu ramai yang bertanya-tanya ayat. Al-Fatihah ramai bertanya-tanya. Boleh pakai amalan. Sahabat Rasulullah pakai amalan Al-Fatihah sebagai ubat. Saya sama bagi bersama dengan hari ini nak beda sikit lagi. Berdoa ketika musibah. Musibah berdoa supaya dihindarkan oleh Allah. Menyebarkan salam, selalu memberi salam. Mengutamakan memberi salam. Assalamualaikum. Sebaiknya salam yang penuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tapi kita orang Melayu ni nak ceramah je bagi salam. Nak ceramah politik bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis. Yang berhormat. Allah. Kemudian kutuk maki orang. Itu cerita dia lah. Juri tahulah. Wah, bagi salam masa majlis. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga adalah seperti anda berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu hari ini adalah menuntut ilmu. Kalau nak tengok taman-taman syurga, lihatlah majlis-majlis ilmu. Anda berada sekarang di taman syurga. Sebab sekarang berada di majlis ilmu. Taman-taman syurga. Di Raudah. Taman syurga tu bukan sahaja di Raudah di Mekah, di Madinah. Bukan saja Raudah itu di Madinah. Raudah itu juga sekarang di tempat anda. Raudah itu maknanya majlis ilmu. Majlis ilmu. Taman syurga. Allahu Akbar. Tahniah, anda berjaya majlis syurga. Minta izin sebelum masuk 3 kali. Sebelum masuk ke rumah, kita pergi ke rumah orang, salam 3 kali. Assalamualaikum. Senyap.
Assalamualaikum, senyap. Assalamualaikum, senyap. Kamu kena balik. Jangan cuba tolak pintu walaupun tak terkunci. Jangan. Kamu kena balik. Kamu kena balik. Ada satu kisah. Rasulullah pergi rumah sahabat. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyap. Satu keluarga senyap. Rasulullah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyap lagi. Kali ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serentak dalam isi rumah menjawab. Rasulullah hairan. Hairan bila pintu dibuka. Kenapa kali pertama tak jawab, kedua tak jawab, yang ketiga kau tunggu jawab? Ya Rasulullah, kalau boleh aku nak mendengar salammu ya Rasulullah. Doa ya Rasulullah. Sejahteralah kata kamu, itu doa kamu ya Rasulullah. Kalau boleh aku nak dengar sampai 10 kali kau doa. Ini cukuplah. Kalau aku tak jawab, dia kata ya Rasulullah kau baliklah, jadi kita jawablah yang ketiga kali. Itu besarnya. Besarnya memberi salam ni. Sampai 3 kali. Doa daripada orang beriman, doa daripada sahabat, doa daripada orang-orang orang yang para rasul, para nabi begitu hebat, sentiasa dinanti-nantikan. Allahu Akbar. Hebat kan juri? Hebat. Hebat. Meminta izin tahnik mulut anak baru lahir. Ini selalu buatlah tahnik mulut. Tahnik mulut, belah mulut orang kata. Belah mulut. Akikah anak. Akikah juga sunat. Sunat akikah kalau perempuan, satu ekor kambing kan? Laki-laki 2 ekor kambing. Betul tak juri? Betul lah tu. Singkap sebahagian badan agar kena hujan. Selalu juga kena hujan. Melawat pesakit juga sunnah. Senyum. Rasulullah tidak pernah tak senyum. Kalau ada keadaan apa sekalipun, senyum. Ziarah menziarahi kerana Allah. Ziarah menziarahi kerana Allah. Bukan kerana malu. Bukan aku malu kalau tak pergi rumah YB, aku ziarah lah. Tak guna. Tak dapat pahala. Malu kerana ziarah. Malu kerana Allah. Nyatakan kecintaan apabila cinta terhadap seorang. Kita kena nyatakan cinta apabila cinta kepada seorang. Allahu Akbar. Tutup mulut apabila menguap. Buat tutup mulut, itu sunnah. Ziarah tu ayah. Betul, ziarah. Ziarah tu. Ziarah. Ziarah menziarahi kerana Allah. Ziarah itu lillahi ta'ala. Kena ada dalam hati kita. Bukan kerana malu. Aku lama tak pergi mempuak saudara, nak pergi ziarah. Kena ziarah. Pergi ziarah kerana Allah. Bersangka baik terhadap manusia. Bersangka baik. Sebab itu Rasulullah sentiasa bersangka baik dalam apa keadaan sekalipun. Keadaan bersangka baik. Membantu keluarga dalam kerja rumah. Itu juga sunnah. Bukan juri, bukan sekadar ahli fitri saja. Ziarah menziarahi kunjung hari lain pun boleh. Boleh, tapi dilarang 3 waktu. Ziarah ini dilarang hanya 3 waktu. Iaitu waktu awal pagi, waktu tengah hari dan waktu maghrib. Waktu lain pergilah. 3 waktu itu dilarang pergi ziarah. Waktu pagi tuan rumah belum bersedia. Belum bersedia dengan keadaan yang tidak sesuai. Waktu tengah hari tuan rumah sedang makan. Waktu maghrib tuan rumah sedang siap-siap nak pergi masjid. Tak sempat nak layan kita. 3 waktu. Betul. 3 waktu elakkan. Tapi kadang-kadang orang pukul 7 dah pergi bertandang lagi rumah orang. Tak boleh. Rasulullah tak buat benda macam tu. Membantu keluarga dalam kerja rumah. Rasulullah jahit pakaian sendiri, jahit selipar sendiri, basuh pinggan sendiri, masuk dapur sendiri. Itu sunnah tu. Sunnah. Tu tak pandai masak, tapi cuci pinggan pandai lah. Itu sunnah tu. Fitrah, sunnah fitrah. Menjaga anak yatim. Tu ada seorang anak yatim piatu. Sekarang dah buat master, sekarang dah bekerja lah di Kuala Lumpur. Yatim piatu. Ada seorang. Alhamdulillah. Sempat ambil seorang. Siapa yang ada anak yatim piatu, Allahu Akbar. Ya Akbar. Menjauhi marah. Menjauhi marah. Marah itu amalan syaitan. Menjauhi daripada marah. Apabila kita marah, amalan untuk mengawal marah. Jika kita sedang berdiri, apabila kita marah, maka kita hendaklah duduk. Apabila duduk, marah lagi, kita baring. Apabila baring, marah lagi, pergi ambil wuduk. Apabila marah lagi, ambil wuduk, solat sunat.
Selepas solat sunat baca Quran. Itu step-step dia, insya-Allah lah. Kalau degil sangat syaitan tebal, tak tahulah nak buat macam mana. Apabila marah, itu kaedah menurunkan marah. Menangis kerana takut terhadap Allah. Inilah insya-Allah juri. Menangis takut kepada kebesaran Allah, takut kepada azab Allah. Allahu akbar. Janganlah tak solat. Kalau tak solat neraka lah. Confirm. Walau kau pergi masjid pergi masjid solat lah. Walaupun kau bina masjid, kau pergi haji tak pakai semua. Bersedekah jariah. Ini sedekah. Sedekah itu sedekah zikir, tazrisyah. Zikir. Sedekah jariah. Macam kita kata, beli satu kasuri duha, beli satu juri letak di masjid. Kemudian wakaf ke masjid, sedekah jariah. Jadi siapa yang pakai kasuri duha yang beli dengan tu, letak di masjid, maka setiap kali pakai untuk solat. Untuk solat setiap kali pakai. Wangi bau. Maka juri akan dapat pahala. Ini sedekah juriah. Sedekah jariah berpanjangan, berantai. Ini sedekah penting. Sedekah penting. Jadi boleh beli selipar untuk masjid, boleh beli sejadah, boleh beli Al-Quran, boleh beli riha, atau pembuat riha. Boleh beli kasuri duha, perfume, letak di masjid. Itu kaedah. Kaedah kita nak memperbanyakkan amalan-amalan semua. Kita kena ingat, sedekah ni umpama weh, ramai ya, 3 sedekah, lari pula. Sedekah ni apa? Sedekah ini umpama air memadam api. Itu penting. Air ni atuk ambil semua. Waalaikumsalam. Okey, bagi tahu sikit siapa tu, bagi tahu nama, dari mana? Tak dengar. Saya Abu dari Kedah. Dari Kedah. Okey, lagi brother. Jangan malu brother. Dari Selangor. Selangor tu luas, tak mana? Badan Junta ke? Ali Jaya. Aku lupa lah. Ali Jaya. Ya, Cabai. Terima kasih banyak. Tu Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi join Atuk. Join Atuk. Dan beginilah kita bertazkirah. Yang penting kena banyak beribadat dah. Banyak beribadat. Boleh, amin. Atuk doakan supaya jangan tinggal solat bro. Amin. Jangan tinggal solat. Sebab kalau tak solat neraka. Bukan Atuk kata, Allah kata. Betul. Amin. Jangan tinggal solat. Yang perempuan dia ada cuti dia. Tak apalah. Yang lelaki kalau kata cuti bohong lah. Kan? Jangan cuti. Jangan cuti InsyaAllah. Okay, kita habiskan sunnah ini sampai 100 sebelum kita tamat, boleh dengar teruskan dengar. Rasulullah juga bersedekah jariah, banyak bersedekah. Sedekah ni umpama pahala dia umpama air memadam api. Itulah pahala sedekah. Umpama air memadam api, itulah sedekah. Kau janganlah malukan aku. Kemudian sunnah Rasulullah juga membina masjid. Seperti apabila berlaku hijrah yang pertama, hijrah ke Madinah, apa yang pertama dibina oleh Rasulullah bukan rumah, tapi Rasulullah bina masjid. Rasulullah bina masjid, sunnah. Satu lagi sikap Rasulullah sunnah ialah bertoleransi ketika berjual beli. Rasulullah ini lembut semasa berjual beli. Rasulullah ni ahli pedagang, korporat, CEO. Dia lembut berjual beli, melayan pelanggan, tidak menipu, amanah. Sebab itu bagi orang yang berniaga, jika dia amanah, lagi jujur, dibangkitkan daripada mahsyar nanti bersama dengan para syuhada dan para nabi. Itulah kelebihan orang yang berniaga, amanah dan jujur. Hebat. Orang yang berniaga, amanah dan jujur, tidak menipu, apabila dibangkit daripada mahsyar akan dibangkit bersama dengan Rasulullah, para sunnah dan para nabi-nabi. Sebab itu kita berniaga ni kena jujur dan amanah. Itu hebat. Itu hebat yang boleh kita buat.
Kemudian menghilangkan gangguan jalan. Rasulullah ni selalu membuang batu, ranting kayu, duri di atas jalan. Itu juga sunnah. Sekecil-kecil sunnah ialah membuang duri di atas jalan. Itulah sekecil-kecil iman. Bila ada duri, kita buang. Kita buang duri. Pada satu ketika, semasa Rasulullah berjalan, ada dengar suara memberi salam. Assalamualaikum. Rasulullah berpaling, tak ada orang. Rasulullah berjalan lagi, mendengar salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah berpaling, tak ada orang. Sekali lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah pun jawab, Waalaikumsalam. Rupa-rupanya batu yang beri salam. Jadi sebab itu batu jangan main-main. Batu berzikir. Batu juga memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pokok. Pokok memberi salam kepada Rasulullah. Ada satu sirah di mana dalam masjid di Madinah, Rasulullah semasa membaca khutbah, Rasulullah bersandar di batang kurma. Bersandar di batang kurma. Bila Rasulullah bersandar di batang kurma, pada suatu hari, mimbar baru disediakan untuk Rasulullah. Maka Rasulullah tidak menyandar di batang kurma. Tiba-tiba Rasulullah sedang membaca khutbah, dengar suara menangis. Suara orang menangis. Seluruh masjid mendengar suara orang menangis. Rasulullah berpaling, tak ada orang menangis. Rupa-rupanya batang kurma itu menangis. Dia kecil hati kerana Rasulullah tidak lagi menyandar di batang kurma semasa membaca khutbah. Kerana Rasulullah mendapat mimbar yang baru. Maka Rasulullah pergi usap batang kurma. Pergi usap batang kurma sehingga batang kurma berhenti menangis. Itulah hebatnya. Batang kurma pun berzikir dan menangis kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gaji kita kan? Bersedekah, sedekah seperti yang tadi, sedekah jariah. Banyak melakukan amal soleh pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Membunuh cicak juga sunnah. Bunuh cicak. Cicak ni adalah di antara binatang yang menghembus api semasa Nabi Ibrahim dibakar. Semasa Nabi Ibrahim dibakar oleh Firaun, Raja Namrud, dilontar, maka cicak menghembuskan api supaya api itu membakar. Jadi kita sunat, disunahkan membunuh cicak. Dilarang mencerita dari semua perkara yang didengari. Kita dilarang daripada bercerita membawang lah, dari kata lain. Cuma cerita kita nak kongsi dengan orang. Dilarang. Terutama cerita-cerita aib orang. Kita tak boleh membuka aib orang. Tak boleh membuka. Sebab itu kita dalam solat, kita sentiasa membaca Rabbi firli warhamni wajburni. Ya Allah, lindungilah. Ya Allah, lindungilah aibku. Wajburni. Lindungilah aibku. Itu yang Rasulullah yang diminta supaya kita lindungi daripada keaib. Jadi Rasulullah juga tidak sunnahnya tidak bercakap perkara-perkara yang membuang waktu. Memberi nafkah kepada keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga. Itu juga sunnah. Kemudian masa syair. Dengar aja Pak. Dengar tu. Masa syair Datuk Imam Ibat Ustaz. Okey. Masa syair iaitu masa syair tawaf. Syair itu juga adalah termasuk dalam sunnah. Dan akhir sekali yang ke-100. Alhamdulillah, hari ini cukup 100. Iaitu beramal soleh berterusan walaupun sedikit. Beramal soleh berterusan walaupun sedikit. Walaupun hanya zikir subhanallah, 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 tapi terus beramal sunnah Rasulullah. Jadi Atuk berdoa semoga anda semua mengamalkan sunnah-sunnah yang kita bacakan tadi sepenuhnya sebaik mungkin. Jadi cukuplah untuk hari ini 100 sunnah amal Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni banyak. Ada setengah ulama kata 1000 lebih. Banyak. Jadi hari ini 100 saja, banyak lagi. Jadi untuk itu cukuplah. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang Quran, kerana kelemahan. Ya Faizal, subhanallah, kelemahan Atuk sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kerana sudi tunggu bersama dengan Atuk setiap pagi dan hari ini khususnya kepada anda semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
kita bersalawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala